الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita hari ini dalam keadaan sihat, dalam keadaan rezeki dicukupi. Alhamdulillah, serba-serbi penuh dengan nikmat. Dan hari ini kita akan sambung lagi kisah sahabat Nabi SAW. Dan ketika melihat suasana masyarakat kita sebulan dua ini bertelagah banyak soal isu-isu yang berkaitan dengan agama, khususnya yang melibatkan pegangan akidah. Jadi saya teringat kepada seorang sahabat yang hanya dengan satu patah perkataan dia menunjukkan akidahnya yang menjulang tinggi, sehingga tidak ada satu orang pun di dunia Islam kalau ditanya, walaupun anak-anak kecil, kenal tak sahabat ni, pasti mereka akan kenal. Sehingga kan kalau kita panggil orang nak laungkan azan, kita tak panggil jawatan tu muazzin, kita panggil Bilal. Kita panggil Bilal. Mana Bilal kita pergi azan? Sedangkan Bilal tu nama orang, bukan nama jawatan. Bilal adalah muazzin yang melaungkan azan bagi Nabi SAW. Jadi hari ini kita akan lihat kisah Bilal ibn Rabah, yang mana kisahnya seolah-olah dimulakan dengan surah Al-Fil. Surah Al-Fil, ketika Allah cerita tentang tentera Abrahah datang ke Mekah menyerang, dan kemuncak hidupnya juga diakhiri dengan satu surah, iaitu surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Kerana apa? Nanti kita akan lihat. Kerana para ulama menyebut, misalnya kita cerita kisah Hamzah sebelum ni. Hamzah ni singa Allah Subhanahu wa taala. Badar itu adalah hari Hamzah. Uhud adalah hari Talha. Khandaq hari siapa? Kita pernah cerita ni 2 episod sahabat ni. Salman Al-Farisi. Khandaq itu, kalau masa kita tengok bola, dia ada man of the match kan. So ada watak yang dipanggil sebagai hari ni hari dia. Dan apabila kita bercakap tentang Fathul Makkah, pembukaan semula kota Makkah, dia adalah hari Bilal ibn Rabah. Kenapa? Nanti kita akan tengok di hujung kisah ini, bagaimana hari itu adalah hari Bilal menjadi satu simbol runtuhnya perhambaan yang berasaskan diskriminasi, kezaliman dan semua bentuk perkara yang Nabi SAW lawan di Mekah dulu. Jadi Bilal ni kisahnya, dia sebenarnya bukan daripada keturunan yang leceh ataupun yang dipandang hina. Dia sebenarnya ibunya, nama ibunya Hamamah, merupakan orang elit. Bahkan ada riwayat yang sebut dia adalah pemaisuri kerajaan Habasyah. Tapi kalau kita ingat kisah, kalau pernah dengar, ketika Raja Habasyah menghantar rombongan ataupun konvoi perang untuk membela nasib orang yang dizalimi di Yaman, Abrahah datang dan bersama dengannya ramai orang-orang Habasyah berpindah ke Yaman. Dan ketika Abrahah menyerang Kaabah, dan Allah Subhanahu wa taala gagalkan serangan itu dengan serangan burung ataupun udara, serangan udara ababil, burung-burung yang datang dalam gerombolan yang besar. Dan pada ketika itu status orang Habasyah jatuh, dan ramai daripada kalangan elit mereka ditangkap dan dijadikan hamba. Dan salah seorang yang ditangkap dan dijadikan hamba itu adalah ibu kepada Bilal ibn Rabah. Dan ibunya berkahwin dengan seorang lelaki Arab yang juga berkulit hitam, nama dia Rabah. Rabah tu bukan orang Habasyah, dia orang Arab. Tapi walaupun demikian, kerana orang kaitkan orang Habasyah ni orang yang dulu nak serang Kaabah, so mereka sentiasa dihina, diejek dan dipandang rendah, sehingga kebanyakan mereka nanti kalau kita lihat dalam sirah, watak-watak yang jadi hamba ni kebanyakannya daripada Habasyah. Dulu kita pernah cerita kisah Ummu Aiman. Ummu Aiman juga daripada Habasyah, dan ramai lagi para sahabat
yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat dan muliakan mereka. So lahir daripada keluarga Hamamah berkahwin dengan Rabah, wanita Afrika, perempuannya, ayahnya orang Arab. Dia lahir-lahir sudah jadi hamba. Sedangkan dia datang berketurunan yang merdeka asalnya, tapi dalam keadaan ini lahir-lahir hidup membesar sebagai hamba. Dan Bilal sejak kecil melihat bagaimana ibunya dizalimi, disakiti, dan itu sangat menjejaskan cara dia fikir, sikap dia. Kerana kalau kita tengok anak-anak yang ada pengalaman tengok ayah dia, kan anak-anak ni dia respect ayah dia, pandang tinggi ayah dia. Tapi kalau dia ada pengalaman tengok ayah dia dipukul, baru ni saya pernah lawat satu rumah yang anak tu kemurungan. Sebab bila saya tanya-tanya, rupanya ayahnya ditangkap polis depan mata dia. Kes dadah. Dah banyak kali berulang. Bukan salah polis lah, salah ayah dia. Tapi kerana tangkapan itu berlaku di depan mata anak dia mengalami kemurungan. Sedih, takut, pergi sekolah orang cakap, oh anak penagih, polis tangkap ayah kau. So Bilal ibn Rabah membesar melihat ibu dan ayahnya dipukul, dilempang, dipijak, diludah. Itu menyebabkan Bilal menjadi orang yang sangat terkesan. Dan kalau kita baca kisah Bilal, dia daripada kecil, dia tak nak dipukul, tak nak dimarah. Bilal bertukar menjadi seorang hamba yang sangat setia, taat dan rajin bekerja. Kerana dia tahu satu-satunya cara tak dipukul dan tak dihina adalah buat kerja elok-elok. So daripada usia kecil itu Bilal buat kerja teliti, rajin, sehingga dia menjadi salah seorang hamba. Hamba ni ramai, dia orang ada satu rumah orang kaya ni, ada ramai hamba. Dan menjadi salah seorang yang paling disukai oleh tuan lah. Favorite. Ada favorite staff. Performance dia bagus. So Bilal ni datang daripada pembesaran demikian. Dan tidak lama selepas itu ibu dan ayahnya juga meninggal. Tinggallah Bilal membesar. Dan nama tuan dia kena ingat, nama dia Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf. Dia seorang yang sangat kaya, berpengaruh, dan tentunya powerful lah. Dia ada anak Safwan ibn Umayyah yang wataknya juga nanti akan ada sampai Bilal akan masuk balik ke Mekah nanti. So sejak kecil Bilal bekerja dengan Umayyah ibn Khalaf. Sampailah satu ketika, sebelum tu terlupa nak sebut, Nabi SAW lahir 570 Masihi, Bilal lahir 580 Masihi. Beza antara Bilal dan Nabi SAW adalah 10 tahun. Jadi waktu Nabi SAW 10 tahun, kita boleh ingat Nabi duduk di rumah Abu Talib, dan waktu itulah Bilal dilahirkan. Dan sampailah ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, Nabi dapat wahyu. Waktu ni Bilal umur berapa? 30 tahun. So Bilal baru menjengah usia 30-an, dan dia sangat rapat. Bila dia favorite, dia punya job kerja tu selalu mendampingi bos dia tu, big boss. So bila big boss duduk meeting selalu, dia boleh dengar apa perbincangan yang berlaku. Dan dia dah tahu dah, sebab di depan ni orang-orang Quraisy ni letak berhala, letak ritual agama. Ini semua untuk, bukan nak jadi agamawan sangat pun, sebab di sebalik ni semua ada keuntungan, kuasa, politik, harta yang melimpah-limpah. So Bilal dari dulu tahu berhala ni sebenarnya dia orang ni betul-betul tak sembah pun. Dia orang ni tak percaya pun ni Tuhan. So Bilal dah ada understanding tu, kefahaman tu. Sampailah satu hari Bilal mula mendengar, sebab Bilal selalu join hidang air dan buat hal-hal yang berkaitan. Dan ada sirah juga menyebut Bilal kalau dihantar pun dia akan dihantar keluar untuk mengembala unta milik Umayyah bin Khalaf, unta tuan-tuannya. Sampailah satu hari Bilal mula perasan Nabi SAW dah mulakan dakwah, dan orang-orang besar yang datang jumpa dengan Umayyah ibn Khalaf mula bercakap-cakap soal seorang lelaki namanya Muhammad. Dulunya anak muda harapan, kita nak angkat dia jadi pemimpin kita, dia anak cucu Abdul Muttalib dan sebagainya. Tapi sekarang mereka mula menghina. Dia kata celaka lelaki ni datang bawa ajaran. Dan Bilal faham yang mereka bimbang tu bukan soal berhala tu. Yang mereka bimbang tu akan hilangnya pengaruh kuasa, politik, harta, seluruh jentera ekonomi yang berada di sebalik penyembahan berhala tu. Sehingga apabila Bilal mula mendengar, maksudnya Bilal bukan tunggu Nabi mula dakwah secara terbuka, Nabi baru start dakwah secara tertutup. Tentu ada SB-SB yang buat kerja. Jadi news dah sampai dah kat pembesar-pembesar. Pada ketika itu lagi Bilal dah
tanpa rasa perlu pertimbangkan, dia dengar mesej tu sambil-sambil mereka menghina tu, mereka menceritakan apa yang Nabi SAW ajar. Bila mereka dengar, bila Bilal dengar, Bilal kata ini agama yang betul. Ini agama tauhid yang betul. Dan kita boleh bayangkan kerana dia lahir kepada seorang puteri Habasyah yang kalau kita tengok background dia sebenarnya background Kristian, Nasrani. Jadi dalam konteks itu, kalau kita ingat kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ghulam, mereka ada serpihan ataupun peninggalan percaya kepada Tuhan yang satu, bukan sembah berhala banyak-banyak macam ni. So tentu ada benda yang klik dalam hati Bilal, dan kita kena faham Bilal ni sekarang ni hamba yang favourite. Kalau ikutkan nak senang hidup, tak payah cari masalah. Sebab dia pun tidak ada siapa yang boleh bela dia. Dia pergi balai polis, tak ada siapa. Semua balai polis akan report balik dekat bos. Bos datang report, nanti lagi kena lanyak. Pergi nak minta tolong siapa? Siapa pun tak akan tolong. Tapi Bilal ibn Rabah, dia tahu hati dia sudah mendapat tauhid, hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang esa, yang satu, dan dia mula menzahirkan bahawa dia kata, saya percaya kepada apa yang Muhammad bawa. Dan Umayyah ibn Khalaf mula-mula dia kata, okey, kita boleh selesai hal ni baik-baik lah. Sebab engkau pun favourite, aku dah jaga engkau lama, engkau dah kerja lama. So dia mula dimarahi, ditegur, tapi nampak tak jalan. Sebab sebelum ni Umayyah pun tidak ada experience, tak ada pengalaman tengok Bilal bantah dia. Sebab Bilal selama ni taat, tak nak kena pukul, tak nak kena marah, sentiasa ikut. Kali ni tiba-tiba ada satu kekuatan yang tak tahu, Umayyah tak tahu daripada mana kau dapat ni. Sebab Nabi SAW berdakwah, Nabi belum jumpa Bilal secara direct pun. Bilal masuk Islam, belum jumpa Nabi SAW secara direct. Sehingga kemudian Umayyah dah mula tergoncang, mula rasa takut. Sebab orang-orang yang diktator ni, orang-orang yang menunggang agama untuk tujuan dunia, dia akan sentiasa takut. Benda kecil-kecil pun dia akan gelabah. Kita nampak di luar dia macam kuat, sebenarnya dia rapuh di dalam. Macam Israel lah, nampak macam berani, tapi sebenarnya paling takut. Benda-benda kecil pun dia akan gusar. Kita tengok perkembangan pilihan raya yang baru habis di Amerika, sebahagian kita ada perasaan bercampur baur. Tapi kalau kita tengok semua tempat yang mana wakil rakyat itu sokong Palestin lawan Zionis, semua menang. Kita mungkin rasa biasa je lah, tapi itu adalah alam yang paling besar, dan Yahudi, Israel dalam keadaan paling takut sekarang ni, selepas pilihan raya ni. Di depan mereka akan post, kami happy, Trump menang, dah. Tapi di sebalik itu, mereka sebenarnya dalam ketakutan yang amat dalam. Demikian Umayyah bin Khalaf, dia mula mengikat Bilal, dan dia tahan Bilal daripada makan dan minum. Dia paksa Bilal, sebut satu benda je, sebut Al-Lat dan Uzza. Tak payah sebut benda lain. Sebut benda tu je, kita terima, kita boleh selesaikan benda ni. Bilal kata, no, aku tak akan sebut. Dia kata Ahad. Ahadun Ahad. Kemudian Umayyah selepas beberapa hari dah mula hilang sabar. Dia mula minta hamba yang lain datang dan pukul dia. Dan hamba-hamba lain ni pun, of course, ini semua kawan satu dorm ni. Kita dah sebut je lah, Allah, Uzza, habis lah, apa nak. Bukan boleh pergi mana pun, kita ni hamba, terima keadaan kita. Kita ni tak ada apa-apa kuasa nak lawan siapa-siapa. Kita ni orang lemah. Dan kena ingat Nabi SAW bagi excuse tak dekat sahabat-sahabat lain yang kena pukul untuk boleh sebut perkataan yang kufur tapi dalam hati tak percaya? Ada. Ammar ibn Yasir misalnya datang mengadu kat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku minta ampun, aku dah sebut apa yang mereka minta sebut, sedangkan aku tak percaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran bagi tahu, tak apa. Dalam hati dia tidak percaya, dan dia sebut tu untuk lepaskan diri daripada siksaan. Sebab Ammar dah nampak ibunya disula, Ammar dah nampak ayahnya Yasir yang badannya dikoyakkan dengan kuda yang tarik kedua penjuru yang bertentangan dan mati depan mata dia. Tapi Bilal tak ambil option itu. Bilal nak lawan. Sehingga dalam riwayat sirah bagi tahu, dia akan dibaringkan di atas padang pasir yang panas, dibiarkan berhari-hari tanpa air dan makanan, disebat tanpa henti, dan diorang akan dropkan air dekat dada dia. Setitis demi setitis, nak bagi dia rasa torture tu. Kita susah nak faham sebab kita tak pernah kan. Paling-paling pun haus 2 jam je. Lepas tu dah ada dah. Sekejap je dah boleh minum.
Bayangkan baru ni Israel sendiri keluarkan laporan bedah siasat terhadap syahid, moga-moga Allah terima kesyahidan, Yahya Sinwar. Dia tidak langsung makan dan minum selama 72 jam sebelum dia dibunuh, sebelum dia syahid. Dan bayangkan dalam ketika dia dah dikepung, dah habis lawan dah tu, kan ada video dia baling kayu tu kan. Kalau kita fikir logik, siapa pun takkan bayangkan satu babak itu akan seluruh dunia tonton dalam keadaan tempat yang paling hancur begitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat satu orang, nak jadikan dia inspirasi kepada jutaan orang lain. Saya yakin Yahya Sinwar sebaling tu dia tak tahu pun video ni akan viral satu dunia dan dia akan jadi simbol. Walaupun hanya dengan membaling satu kayu, dia bukan menembak pun, dia bukan baling bom, dia hanya baling satu kayu, tapi ditunjukkan kepada kita waktu perut dia lapar, kosong, tak ada air, 72 jam pun dia masih ada kudrat untuk baling, dan itu adalah usaha dia yang terakhir untuk lawan tentera Israel Zionis. Kita mungkin baca kisah sahabat, kita tak boleh bayang hari ni Allah tunjuk sebahagian yang ada kualiti-kualiti yang seperti itu. So Bilal diseksa sampai ke tahap dia tidak diberikan makan dan minum pun dia akan sebut ahadun ahad, ahadun ahad. Abdullah bin Mas'ud cerita radhiyallahu an, tak cukup dengan tu, dia akan diikat, lehernya diikat dengan rantai dan diseret sepanjang jalan-jalan Mekah. Dan sahabat sebut mereka boleh lihat kesan darah hasil daripada seretnya badan Bilal di jalan-jalan Mekah. Pun begitu dia akan sebut ahadun ahad, ahadun ahad, satu. Allah itu satu, satu. Umayyah bin Khalaf, dia bukan soal nak kena yakinkan Bilal, ia adalah soal dia sendiri hilang maruah di hadapan orang ramai sekarang kerana dia orang yang ada kuasa, harta, boleh kawal, pengaruh banyak, tapi dia tak boleh bend, tak boleh nak patahkan spirit seorang daripada hamba dia. Jadi dia tak puas hati, dia bawa, dalam riwayat sirah sebut, saya tak pasti bagaimana Bilal ibn Rabah dibawa, tapi Bilal diikat dan dibawa ke Taif. Dan di Taif ni ada ramai budak-budak sufaha ni, orang yang kita panggil upahan lah. Kalau aku bagi kau duit sikit, bagi barang sikit, mereka akan buat apa saja yang mereka. Macam mana Nabi SAW dilempar ketika Nabi pergi ke Taif. Sebelum itu Taif adalah tempat Bilal dibawa, dan Umayyah bin Khalaf bagi tahu, isna' ma syi'tum. Aku bagi dia ni, kamu buatlah apa yang kamu nak buat dekat dia. Mereka pijak, mereka ludah, mereka buat apa saja yang mereka nak. Umayyah hanya nak lihat selepas semua ni Bilal akan sebut apa? Okey, Allah, Uzza dan please, cukup. Dan dia akan cakap, kau sebut dua perkataan ni pun aku dah boleh lepas dah, kenapa nak kena seteruk ni? Tapi Bilal akan tetap ahadun ahad. Dalam proses ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia akan selalu pergi jumpa dengan Umayyah bin Khalaf, bagi tahu jual Bilal ni dekat aku. Tapi kita sebut tadi apa? Umayyah bukan soal tu, bukan soal duit tu. Dia soal maruah dia. Dia rasa ego dia tercalar, orang yang berada di bawah tapak kaki dia lawan dia. Sampai ke sudah Umayyah tak nak setuju, dia tak nak bagi apa-apa harga. Sampailah satu hari bila Umayyah dah fikir ini last, dia akan buat last test, dan dikumpulkan orang ramai, diletakkan Bilal ibn Rabah di tengah padang pasir. Sebelum kita cerita panjang-panjang sebat semua ni, kalau kita pergi mana-mana padang pasir, buka selipar jalan pun dah cukup dah, boleh give up lah. Panasnya batu-batu yang ada di atas padang pasir ni. Tapi Bilal diletakkan dan dipanggil beberapa orang hamba yang angkat batu. Mereka ada bagaimana mereka boleh pikul batu tu, mereka bawa dan mereka letak atas badan Bilal ibn Rabah, dan mereka tekan lagi batu tu. Secara logiknya tulang rusuk semua boleh hancur. Itu logik dia. Tapi pada ketika itu pun Bilal masih lagi menyebut ahadun ahad. Sehingga waktu itu Abu Bakar kata, kau bagi apa harga pun aku akan beli. Dan waktu itulah Umayyah yang give up, bukan Bilal yang give up. Umayyah yang give up, dan dia kata, okey, bagi aku 10 uqiyah. 10 uqiyah ni mahal. Dia ada dinar, dirham, dinar, uqiyah. Uqiyah ni macam sejongkong perak. Macam mana kita nak cakap jongkong? Kita tahu sejongkong emas kan? Nak bayangkan tu sejongkong perak, kita ibaratkan 10,000 sejongkong.
Dia minta 10 jongkong, lebih kurang 100 ribu. Abu Bakar kata, Abu Bakar tak bagin, tak tawar menawar pun. Abu Bakar tak kata, tengok kau dah pukul sampai macam ni, kau nak jual aku 10 rupiah. Kata, dia bagi. Dan waktu Bilal diserahkan kepada tuan yang baru, pada pahaman orang Arab, dia sekarang bertukar tangan menjadi hamba kepada Abu Bakar. Yang sebenarnya yang berlaku bukan menjadi hamba kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar akan merdekakan dia. So waktu tu Umayyah nak lepaskan lagi sikit rasa marah dia, nak bagi Bilal rasa hina dan tak ada nilai. Umayyah bagi tahu dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau ni hilang akal ke? Bayar sampai 10 ukiah untuk dia ni. Kalau kau minta 1 dinar pun, kau negotiate minta 1 dinar pun, aku boleh jual dia 1 dinar. Kita kot dah lah, tak payahlah, malas nak gaduh kan. Tapi Abu Bakar dia tak nak tinggalkan Umayyah dengan rasa macam dia menang. Abu Bakar kata apa? Wahai Umayyah, kalau kau kata 100 ukiah pun, aku akan bayar, no question asked. Dia lebih mahal daripada itu. Bayangkan Bilal yang dengar bila Abu Bakar cakap tu, rasa apa? Daripada hidup dari bayi, dari kecil lahir, membesar dalam keadaan dihambakan, diseksa, dipandang hina, satu orang datang beli dengan jumlah yang begitu mahal dan bagi tahu dia lebih mahal daripada nilai itu. Dan itulah hari Bilal ibn Rabah dimerdekakan dan dibawa bertemu Nabi SAW. Dan ini masih lagi pada tahun-tahun yang terawal, barangkali tahun yang pertama, kerana ada para ulama sirah sebut Bilal adalah antara yang terawal masuk Islam. Waktu kita tak boleh bayangkan orang seperti dia masuk Islam, kerana ada contoh dah, semua yang lain tu dah dicontohkan macam mana dibunuh. Abu Jahal dah tunjuk dah, tapi dia dilawan. Sejak hari itu Bilal ibn Rabah tidak pernah berenggang dengan Nabi SAW. Semua peperangan Bilal bersama dengan Nabi SAW. Semua ekspedisi Bilal bersama dengan Nabi SAW, sehingga Bilal adalah dianggap sebagai bodyguard dan PA Nabi SAW yang paling dekat. Kalau sahabat lain nak pergi jumpa Nabi, kena dapat clearance daripada Bilal dulu. Dan ada dalam sirah kita lihat Nabi SAW ada waktu Nabi akan pergi dan menyendiri untuk ambil Nabi punya me time. Tak berjumpa dengan orang ramai, Nabi akan duduk menyendiri. Waktu itu pun hanya satu orang yang boleh ikut, Bilal ibn Rabah sahaja yang boleh ikut. Dan tidak banyak yang kita ada dalam rekod apa lagi yang berlaku di Mekah selepas Bilal dimerdekakan, sehinggalah selesai satu demi satu ujian ini. Kemudian Umar pun masuk Islam dan Hamzah radhiyallahu anhu dan semua tu. Ketika hijrah, dalam sirah ada satu watak nama dia Abu Dhar. Abu Dhar Al-Ghifari ni orang yang kerja sebagai perompak di tengah lebuh raya. Nama dia Abu Dhar. Satu hari dia dengar tentang Nabi SAW, dia datang ke Mekah, dia duduk di Mekah, cari tak tahu mana satu yang dimaksudkan sebagai Nabi itu. Panjang cerita dia, nanti Ali akan jumpa dia dan dia akan bawa jumpa dan dia masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi beritahu kau balik semula ke kampung kau. Kalau kau dengar agama ni dah mula menang, kau datang balik. So dia datang waktu Nabi SAW nak hijrah pergi ke Madinah. So dia tidak dibesarkan atau ditarbiah oleh Nabi SAW untuk tempoh yang lama, sebab dia tinggal balik dengan kaum dia. So bila dalam hijrah sampai di Madinah, berlaku sedikit salah faham antara Abu Dhar dan juga Bilal ibn Rabah. Dan Abu Dhar membawa tradisi lama, cara faham lama. Dia kata, ya Bilal, ya Ibn Sauda, dia kata, wahai anak perempuan hitam. Dia sebut begitu kepada Bilal. Bilal dah 10 tahun tak dengar ni orang panggil dia macam tu. Dan Bilal sangat terluka, sebab Abu Dhar panggil dia dengan panggilan yang paling hina dalam masyarakat tu. Sebab apa? Bilal anak kepada seorang lelaki Arab yang berkulit putih, kahwin dengan perempuan Afrika. Tapi kenyataan yang disebut oleh Abu Dhar ni seolah-olah nak bagi tahu, engkau jangan ingat kau Arab, kau anak perempuan hitam. Nak bagi tahu lagi hina, lagi rendah kedudukan dia. Dan Nabi SAW dapat tahu Abu Dhar sebut begini kepada Bilal. Nabi panggil Abu Dhar belum sampai jumpa lagi. Abu Dhar tengah jalan lagi, Nabi dah marah dah. Kau cakap macam ni kepada Bilal?
Nabi kata, ada masih jahiliyah pada diri kau. Dan Abu Dhar buat apa lepas tu? Kalau kita mungkin kata, benda betul, bukan? Kita mungkin nak kita punya lawyer buruk tu lah kan. Abu Dhar pergi jumpa Bilal, letakkan muka di atas tanah, dia beritahu dekat Bilal, Bilal pijak muka aku. Sebagai tanda nak minta maaf, Abu Dhar sangat rasa bersalah dengan apa yang disebut. Dia kata, pijak muka aku. Apa Bilal buat? Bilal terluka tak tadi? Bilal terluka. Bilal trigger emosi dan memori dia yang lama-lama tu dengan hanya ungkapan tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang yang waktu kecil dia selalu dipanggil dengan satu ungkapan yang menyakitkan hati dia. Dia mungkin dah lama tak dengar, tapi satu masa kalau orang panggil balik, dia ada dia punya trigger tu. Bilal buat apa radhiyallahu an? Bilal turun dan cium pipi Abu Dhar Al-Ghifari. Bagi tahu, tak apa, aku maafkan. Tak perlu sampai begini. Dan sejak hari itu, tentunya jelas bahawa dalam Islam tidak ada tempat sama sekali untuk dipanggil siapa-siapa dengan warna kulit dia, dengan kedudukan dia, keturunan dia. Selama mana orang tu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama, equal. Dan bila di Madinah, kita tahu antara perkara pertama yang Nabi SAW buat ialah Nabi membina masjid. Bilal tentu terlibat, sama-sama membina, sehingga mereka berbincang, kita nak panggil solat ni macam mana? Kan kita nak panggil orang solat macam mana? Ada yang cadang pakai loceng, ada yang cadang pakai, kita mungkin ada tiup, pakai gading ke, macam mana nak panggil orang solat ni? Sehingga satu hari mereka tidur, ada dua orang sahabat yang mimpi. Dalam mimpi tu ada dua lelaki berbaju hijau datang. Ini mimpi sahabat, bukan mimpi ustaz-ustaz sekarang. Mimpi sahabat, dia datang dan dibagi tahu dalam mimpi tu diajarkan macam mana nak laungkan azan, panggil orang datang salat. Pagi tu sahabat A ni bangun dan cepat-cepat pergi nak jumpa dengan Nabi SAW sebab dia dapat satu mimpi yang luar biasa. Tiba-tiba Umar Al-Khattab pun datang beritahu dia mimpi yang sama. So ada dua orang sahabat mimpi yang sama dan Nabi SAW mengesahkan, ya, inilah dia bagaimana cara kita akan panggil orang untuk datang salat. Tapi Nabi tak suruh yang mimpi ni azan. Nabi tak suruh Umar pergi azan. Nabi tak suruh sahabat seorang lagi ni pergi azan. Nabi kata, mana Bilal? Panggil Bilal. So Bilal dipanggil dan Bilal yang panjat di masjid Nabi SAW dan buat pertama kali dia diajarkan apa yang sahabat ni mimpi, dan itulah pertama kali orang mendengar azan yang kita dengar hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan inilah azan yang akan dilaungkan sampai hari kiamat, dan semua itu pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali melaungkan azan tersebut. Sejak hari itu Nabi SAW, Bilal ibn Rabah digelar sebagai muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal akan sentiasa, bayangkan, Bilal ni orang yang bila sebelum azan subuh, dia akan pergi ketuk rumah Nabi SAW dan tanya, "Wahai Rasulullah, salah?" Nabi bagi kata, "Ya, boleh azan." Baru Bilal akan pergi azan. Demikian waktu zuhur, demikian waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Sampai ada satu peristiwa dalam sirah, para sahabat tertidur akibat keletihan dalam ekspedisi perang, menyebabkan Bilal yang sepatutnya berjaga, dia pun tertidur dan tidak kedengaran azan. Malaikat turun dari langit tanya, mana dia, tak dengar azan hari ini. So Nabi SAW juga bila Nabi letih, Nabi nak suruh Bilal panggil azan, Nabi akan sebut, "Wahai Bilal, arihna biha." Bilal, rehatkan kita dengan azan. So demikian semua anak-anak daripada Madinah sampai ke hari ini, dan saya sebutkan di awal tadi, sampai kita pun panggil jawatan muazzin tu sebagai Bilal. Sedangkan itu nama dia kan, Bilal, bukan nama jawatan tu. Dan sampailah satu momen yang paling kritikal, iaitu peperangan Badar. Peperangan Badar ni, walaupun kita cerita Bilal ni azan, Bilal bodyguard Nabi, Bilal sentiasa mendampingi Nabi, dia juga seorang pejuang. Dan ada latihan-latihan yang spesifik Bilal sendiri lalui untuk boleh mengangkat pedang dan berperang. Kadang-kadang kita baca sirah, kita cerita mereka berperang, kita tak terbayang yang mereka kena pergi, macam kita bayangkan hari ini pergi gym, angkat pedang-pedang tu, belajar skill, itu semua part of schedule mereka, ada dalam schedule mereka. Tak adanya jalan-jalan boleh pergi perang macam tu, kan? Kita naik tangga pun mengah kalau ada latihan kebakaran.
Sebab kita tak fit untuk, dan bayangkan mereka pergi itu pada usia 40, 50, 60. Sampailah saya pindahkan scene ini ke Mekah. Waktu Perang Badar nak berlaku, Perang Badar ni berlaku secara tak dirancang. Nabi sebenarnya nak pergi attack rombongan dagang, tapi kemudian Abu Sufyan hantar message bagi tahu kat Quraisy Mekah, barang-barang kamu semua akan ditahan oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal bangkit dan bawa 1,000 orang. Abu Sufyan kemudian beritahu, dah tak payah, dah selamat dah barang ni. Tapi Abu Jahal kata, no, kita akan pergi juga. Dan waktu tu Umayyah ibn Khalaf ni tuan kepada Bilal. Dia sebab dah terbiasa semua benda dibayar, kan, dia tak nak pergi perang tu. Dia nak upah orang lain je bagi wakil, bagi pihak dia pergi perang. So dia is all about money and luxury. Apa nak pergi perang-perang ni semua, kan. Sampailah Abu Jahal dapat tahu yang Umayyah bin Khalaf ni tak nak ikut. Umayyah bin Khalaf nak cuba upah orang lain yang pergi bagi pihak dia untuk berperang. Abu Jahal datang. Kalau istilah hari ni, dia bagi alat solek perempuan kat dia. Nah, pakai ni. Dia nak buat apa dengan cara tu? Dia kata, kau ni tak laki ya. Duduk perempuan lah, cara duduk perempuan. Duduk rumah, bersolek. So Umayyah rasa sangat terprovoke lah. Tak guna punya Abu Jahal. Kau yang aku tak berani. Sedangkan memang tak berani pun. Aku akan ikut. So dia pergi. Dan dia pergi perang tu, dia fikir macam mana aku nak selamatkan diri ni. Dan dia ada satu deal yang telah design dengan Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman nama asal dia Abdul Amr. Abdul Amr. Umayyah dia tak nak panggil Abdul Rahman sebab mereka tak terima perkataan Rahman ni. Kalau ingat nanti waktu perjanjian Hudaibiyah pun, wakil daripada Quraisy tu kata, padam Rahman ni, kami tak tahu apa benda Rahman ni, tulis Allah je. So Umayyah akan panggil Abdul Rahman bin Auf sebagai Abdul Ilah. Dan dia ada satu deal, dia kata semua aset dan kekayaan aku di Madinah Abdul Rahman jaga, semua aset Abdul Rahman di Mekah aku jaga. So deal tu masih jalan walaupun setelah mereka masuk Islam, walaupun setelah mereka terpisah, Abdul Rahman berhijrah dan sebagainya. So waktu perang tu, Umayyah daripada awal lagi tahu dah ni nampak kalah dah ni, baik aku cari jalan macam mana nak selamatkan diri. Dia terus pergi ke Abdul Rahman. Dia kata, Abdul Rahman, ingat lagi agreement kita? Okay, aku serah diri, engkau ambil aku sebagai tawanan perang. So Abdul Rahman bersetuju. Kata, okay, kau bawa tawanan aku, dan bila dah diambil sebagai tawanan, tak boleh bunuh. Tapi Bilal nampak daripada jauh, Umayyah, dan semua memori dia flashback. Dan dia datang. Abdul Rahman kata, no, tak boleh. Ini aku dah ambil sebagai tawanan. Bilal kata, tawanan apa? Perang tak habis lagi. Dan ini Umayyah bin Khalaf, sama ada aku hidup atau dia hidup. Dan Abdul Rahman cuba nak elak, sehingga Abdul Rahman bin Auf sebut, habislah ngaku-aku sekali cedera, sebab bila dia elak tu terkena pedang dekat Abdul Rahman bin Auf kat kaki dia dan sebagainya. Tapi akhirnya Bilal berjaya membunuh Umayyah bin Khalaf. Dia berjaya melangsaikan hutang dia yang besar, yang diseksa sekian lama tu oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal bunuh dia di perang Badar. Dan panjang lagi ni kisah ni, kita ada sikit masa lagi kalau kita tengok. Sampailah berlaku satu peristiwa, Fathul Makkah. So ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, seterusnya. Kemudian berlaku Fathul Makkah. Bila Fathul Makkah berlaku, Nabi SAW, ingat tak masa tentera Abraha masuk, macam itulah ibu Abdul Rahman, ibu Bilal ditangkap jadi hamba, dan status dia bertukar menjadi hamba lah. The next time, kali yang seterusnya tentera masuk ke Mekah adalah tentera Fathul Mekah ni. Dan waktu ini adalah bila Bilal masuk bersama Nabi SAW setelah selesai urusan, kan ada panjang cerita Fathul Mekah ni panjang, masuk selesai urusan. Benda yang Quraisy tak boleh bayangkan adalah apabila Nabi SAW beritahu kepada Bilal, wahai Bilal, panjat atas Kaabah ni dan laungkan azan. Buat pertama kali di depan khalayak, di atas Kaabah, azan akan berkumandang. Ramai orang yang baru masuk Islam ni, yang masih lagi tebal jahiliyah tu, dia kata tengok orang kulit hitam bekas hamba ni pijak berhala naik pergi atas Kaabah tu, dia kata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum aku tengok benda-benda macam ni. Walaupun dia dah masuk Islam, mereka masih lagi rasa
Sebahagiannya rasa macam tu. Abu Sufyan cakap apa? Aku nak cakap, tapi kalau aku cakap ni kan nanti turun ayat Quran beritahu apa yang aku cakap. Macam ini orang takut nak komen kan, takut kena angkut kan. Macam itulah. Abu Sufyan nak cakap juga benda yang dirasa tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan hari ini semua yang kamu pegang sebagai tradisi, adat, kononnya warna kulit, kononnya keturunan kamu yang paling tinggi, Bilal panjat ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Dan itulah buat pertama kalinya azan berkumandang di kota Mekah selepas Fathul Mekah. Dan bila dah selesai urusan tu, Bilal waktu di jalan dia nampak Abu Sufyan, dan dia nampak lagi beberapa orang yang dulu pernah sama-sama celebrate waktu dia diseksa tu. Dan Bilal, masa tu Bilal ada dengan beberapa orang sahabat lagi yang juga hamba, Khabbab dan juga Ammar. Bilal, Khabbab, Ammar, mereka sebut, hai, pedang Allah terlepas beberapa leher musuh Allah ni. Dia cakap macam ni kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dah masuk Islam, tapi kadang-kadang ada kan memori lama kan, kata ada leher-leher yang terlepas daripada pedang Allah. Nasib baik dia. Abu Bakar dengar benda ni, Abu Bakar marah kepada Bilal, kepada Ammar dan juga kepada Khabbab, bagi tahu kamu tak boleh sebut macam ni, mereka dah masuk Islam dan ini pembesar Quraisy. Nabi waktu masuk Mekah, Nabi kata apa? Siapa nak selamat masuk dalam rumah Abu Sufyan. Itu cara bagaimana Nabi SAW menggunakan strategi politik untuk menjinakkan musuh waktu itu. Lalu Abu Bakar rasa benda ni perlu diadukan kepada Nabi SAW. Abu Bakar pergi kepada Nabi SAW bagi tahu, wahai Rasulullah, Bilal, Khabbab, Ammar ni mereka sebut macam ni kepada Abu Sufyan. Rasa Nabi jawab apa? Nabi kata, wahai Abu Bakar, kalau kau mungkin dengan kau sebut tu kau buat Bilal marah, kau telah buat Allah Subhanahu Wa Taala marah. Abu Bakar terkejut. Aku ingat aku nak sebutkan benda yang betul, tapi Nabi kata kalau kau buat macam tu, kalau mungkin benda tu menyebabkan Bilal marah, Allah Subhanahu Wa Taala akan marah. Abu Bakar pergi balik dekat Bilal, beritahu Bilal, aku minta maaf. Aku tak maksudkan untuk nak buat kau marah. Dan Bilal kata, it's okay. Jangan bimbang. Dan selesai itu, panjang ada kisah macam mana Nabi akan dapatkan seorang muazzin baru di Mekah. Nabi SAW akan pulang semula ke Madinah. Dan Nabi SAW setelah beberapa tahun, setelah setahun lebih daripada Fathul Mekah, Nabi mula jatuh sakit. Dan bayangkan, Bilal ni orang yang setiap kali nak azan, dia akan pergi minta izin dekat Nabi SAW. Dan pada hari dia mula nampak Nabi dah tak larat nak bangun. Kan kalau kita baca sirah Nabi waktu Nabi nak wafat, beberapa hari berlalu, kadang-kadang Nabi tak larat nak bangun solat. Dan Bilal kata, wah huzna, alangkah sedihnya, lebih baik aku mati sebelum aku lihat perkara ini. Sebab kehidupan dia semua diabdikan kepada Nabi SAW, dan sekarang dilihat Nabi SAW dalam keadaan tidak boleh bangun dan tidak boleh pergi solat bersama dengan Bilal. Sehinggalah tiba hari kewafatan Nabi SAW. Tak payah Bilal, seluruh kota Madinah tu bertukar menjadi gelap. Itu adalah hari yang paling gelap dalam sirah, dalam kehidupan para sahabat. Bahkan salah satu tanda hari kiamat yang paling besar adalah kewafatan Nabi SAW. Dan Bilal sejak daripada hari itu, dia tak boleh nak laungkan azan. Kalau dia panjat nak azan sampai ke asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia akan berhenti dan dia akan menangis. Dia tak boleh nak complete satu azan dah selepas Nabi SAW. Kemudian dia declare, mulai saat ini aku tidak akan lagi melaungkan azan untuk sesiapa, aku hanya muazzin Nabi SAW. Waktu Nabi ada aku azan, sekarang Nabi tak ada, aku tak nak azan dah. Dan dia digantikan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal berhenti azan. Dan semua penjuru di kota Madinah, bila Bilal lalu, Bilal rasa sangat terganggu sebab semua tu ada memori dia dengan Nabi SAW. Sehingga dia pergi jumpa dengan Abu Bakar, khalifah selepas Nabi SAW. Dia jumpa Abu Bakar, dia kata apa? Wahai Abu Bakar, aku minta izin, aku nak berhijrah pergi tempat lain. Hantar aku dengan ekspedisi perang, pergi ke sempadan Syam, ke mana yang ada ekspedisi perang, hantar aku pergi. Abu Bakar kata, kau orang penting, kau tidak boleh dihantar pergi jauh daripada aku. Aku nak engkau ada dengan aku. Sehingga Bilal fikir apa cara nak lepaskan diri. Bilal kata, kalau kau dulu merdekakan aku
daripada Umayyah bin Khalaf semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lepaskan aku. Kalau kau bebaskan aku untuk diri kau, okey, kau bagi arahan, aku akan ikut. Abu Bakar kata, demi Allah, aku memang merdekakan kau semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia diberikan izin untuk pergi, dan Bilal pergi ke Syam. Di Syam mereka panjang urusannya, berperang, berjuang, sehingga tiba hari Masjidil Aqsa dibebaskan. Umar Al-Khattab sendiri berangkat daripada Madinah pergi. Semua perang-perang lain bila kota besar dibuka, khalifah tak turun. Tapi Masjidil Aqsa dibebaskan, Baitul Maqdis, Umar Al-Khattab sendiri pergi dan ambil kunci melalui tangannya sendiri. Dan itulah setelah sekian tahun, Bilal dengar berita Abu Bakar meninggal pun entah selang beberapa hari daripada khabar yang tiba, dan tentu dia sangat terkesan. Itulah orang yang membebaskan dia waktu dia diseksa. Dan Umar datang, dan Umar sangat gembira tengok Bilal, sekian lama tak jumpa, dan ramai sahabat yang berkumpul waktu tu. Dan Umar minta request dekat Bilal, Bilal, boleh tak laungkan azan? Dah lama tak dengar kau azan, dan azan kau akan mengingatkan semua memori ketika hidup bersama dengan Nabi SAW. Bilal kata, no way, aku takkan azan. Umar pujuk, dan Umar ni, dia bukan hanya sahabat, dia adalah Amirul Mukminin. Dia boleh keluarkan executive order lah kalau nak sebut begitu, sebab dia adalah pemimpin. Dan kemudian Bilal pun setuju, dan Bilal melaungkan azan. Bayangkan, azan yang pertama di Madinah, Bilal yang laungkan. Azan yang pertama di Mekah, Bilal yang laungkan. Dan azan pertama di Masjidil Aqsa. Waktu tu masjid tu belum ada. Masjidil Aqsa waktu tu adalah tempat buangan sampah. Macam tu orang Rom jadikan Masjidil Aqsa. Kemudian projek akan dilakukan untuk kembalikan. Tapi azan yang pertama berkumandang di 3 masjid paling suci, semuanya dimulakan oleh Bilal ibn Rabah. Dan apabila Bilal azan, semua para sahabat menangis kerana mereka teringat semua memori ketika berada di Madinah. Sebab dulu semua sahabat ada kat situ. Lepas Nabi wafat, mereka bertebaran. Ada sahabat yang sampai ke China, ada sahabat yang sampai ke benua India, merata mereka pergi sampai ke Mesir. Dan ada last request daripada cucu Nabi SAW, Hasan dan Hussein, ketika Bilal pergi ziarah balik Madinah for the one last time dia pergi nak ziarah Nabi SAW, makam Nabi. Dan Hasan minta kepada Bilal untuk laungkan azan, dan Bilal rasa sangat susah nak tolak, sebab Bilal kenal Hasan ni sejak Hasan ni lahir. Hasan dan Hussein ni lahir ni, bayangkan kalau dia tu adalah PA yang sentiasa dengan Nabi SAW, Nabi pula sentiasa bermain dengan Hasan dan Hussein. Bilal kenal ni sejak kecil, dan dia minta small request, boleh tak pakcik tolong azan satu kali, nak ingat balik azan yang dulu berkumandang ketika Nabi masih hidup SAW. Dan Bilal naik dan melaungkan azan, seluruh kota Madinah terhenti, dan mereka menangis. Mereka ingat, apakah Nabi SAW sudah kembali? Sebab azan tu bunyinya, suaranya itu semua datang dengan memori tu kan. Kita kadang-kadang ada benda yang kita dengar, mungkin lagu, mungkin tune tertentu, dia ada memori banyak di sebalik lagu atau tune tu. Tentunya mereka tak associate dengan lagu, tapi dengar azan dengan suara khas Bilal ibn Rabah, seluruh kota Madinah berhenti dan lost in time. Mereka terbayang semua episod-episod yang mereka ada dengan Nabi SAW ketika Nabi masih bersama dengan mereka. Dan Bilal akan semula kembali ke Syam, sampailah pada hari dia sudah nazak, pada saat-saat terakhir. Isterinya, nama isteri dia Halah. Bilal tak dapat anak langsung sepanjang kehidupannya, tidak direkodkan. Dan waktu dia nak wafat, isterinya kata, wah huzna, alangkah sedihnya kau akan tinggalkan aku setelah sekian lama kau akan pergi. Bilal waktu tu bagi tahu, bal quli wa farhata, dia kata sebutkan alangkah gembiranya, ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hisbah, dia kata esok aku akan jumpa balik dengan orang-orang yang aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia gembira, tak sabar nak
nak pulang. Sebab tu Bilal, Nabi SAW waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Bilal duduk dekat bumi ni. Nabi pergi, Nabi kata balik, Nabi kata aku dengar tapak kaki kau Bilal di syurga. Sampai Nabi tanya, apa yang kau, amalan yang kau lakukan yang kau jaga betul sampai kau dimuliakan begini? Bilal kata, setiap kali aku ambil wuduk, aku akan solat 2 rakaat. Dan aku jaga benda tu, tak miss. Setiap kali ambil wuduk, solat 2 rakaat. Dan saya nak tutup dengan perbualan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab waktu dia jadi khalifah, sebelum dia jadi khalifah, waktu dia duduk dengan para sahabat, dengan Bilal, dengan Khabbab, Umar akan tanya, boleh tak tunjuk belakang kau Khabbab? Khabbab akan tunjuk dan Umar akan menangis tengok belakang dia lubang, dibakar, diseksa waktu dia masuk Islam. Kemudian Umar akan tanya dekat Bilal, wahai Bilal, kenapa waktu engkau diseksa dulu, berbulan-bulan diseksa, di khalayak ramai, dipukul, disebat, ditahan daripada makan dan minum, ditekap dengan batu, dihantar ke gangster-gangster untuk bantai, tapi engkau sebut ahadun ahad, ahadun ahad. Dia kata, kenapa tak sebut benda lain? Kan ada nama Allah yang lain. Ataupun Bilal kata, yang itu satu je aku tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ahadun ahad, ahad, Allah itu satu, yang itu je aku tahu waktu tu. Jadi aku ulang, aku sebut benda tersebut. Hari ni kita belajar akidah bergaduh-gaduh, kita belajar kan? Mungkin hebat kita punya faham metodologi ni bertentang kat mana sejarahnya, tapi iman tu ada tak? Kalau kena sepak terajang disebabkan nak pertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iman tu ada tak? Kita tengok orang gempa, orang tsunami, orang perang, mereka bukan pergi belajar tinggi-tinggi, mereka makcik-makcik yang berniaga pasar je. Mereka tukang pipe, mereka tukang cuci longkang, tapi bila rumah mereka roboh, mereka kata alhamdulillahi ala kulli hal. Itu iman, itu akidah. Ketika semua anak pinak mereka mati, mereka sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu iman. Kita mungkin pandai, bijak, berdebat segala macam, tapi iman itu mana? Iman itu tidak kelihatan. Akhlak malah buruk. Belajar agama tinggi-tinggi, akhlak mulut longkang. Perjuangkan Islam. Macam mana kalau begitu? Dan saya tutup dengan satu kalimah yang Umar Al-Khattab sebut tentang Bilal. Bila Umar melihat Abu Bakar dan Bilal, dia akan sebut, Abu Bakar sayyiduna a'taqa sayyidana. Dia kata Abu Bakar adalah ketua kami yang telah membebaskan ketua kami. So Bilal dipanggil sebagai ketua oleh siapa? Oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu satu sejarah yang cukup hebat untuk ajarkan kepada kita agama kita datang dan menghilangkan semua perbandingan warna kulit, keturunan, asal usul, dan hanya mengukur seseorang dengan takwa. Dan takwa tu pun kita tak boleh ukur, kita tak ada mesin, kita tak ada litmus test nak tahu orang ni takwa tinggi mana. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Bahkan ada ulama seperti Al-Jauzi menyebut ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah kata kami ciptakan manusia berkabilah-kabilah, bersuku kaum berbeza-beza untuk saling kenal mengenal, dan yang paling baik daripada kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Ayat itu turun ketika Bilal naik atas Kaabah dan melaungkan azan. Nak beritahu inilah prinsip yang kita pegang. Jadi kalau kita dengar apa-apa bentuk mesej yang bersifat perkauman sempit, yang nak pecah-pecahkan ikut suku kita, warna kulit kita, asal usul kita, bahasa kita, kalau kita betul-betul beriman dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua kita tolak tepi. Kita hanya berpegang dengan la ilaha illallah, dan kita semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian serba ringkas kisah Bilal ibn Rabah. Kebetulan saya terlupa bawa nota, jadi saya cubalah ingat daripada apa yang dalam memori saya. Di notanya tengok ambil tadi sampai mana tak apa-apa. Tak apalah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, berikan kita penghayatan supaya kita jadi orang yang daripada
sekecil atau selemah tempat Bilal tu pun kita boleh diangkat. Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia jadi seorang yang tidak mungkin akan, mana-mana orang jadi Muslim yang tak kenal Bilal, tidak mungkin. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala boleh angkat. Jadi kita cari inspirasi dari insan-insan yang seperti ini, dan kita berdoa moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita syurga Firdaus yang tertinggi, yang mana kita dapat berjumpa dengan orang-orang seperti Bilal ibn Rabah. Dan mungkin kalau kita boleh request Bilal, boleh tak satu kali dengar azan yang dikumandangkan pada ketika Nabi SAW masih hidup. Wa jazakumullah khairan, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tersilap dan tersalah kata itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.